balik marker kan? Balik marker. Tadi. Minggu ini kami bawakan isu yang tidak asing lagi. Mungkin ini menyentuh derita banyak pihak secara langsung atau tidak. Kerana hakikatnya, terlalu ramai yang menanggung kesulitan ini. Bahkan ada yang sudah lali dan menganggapnya normal. Kami percaya isu ini wajar dibincangkan. Kita bukan nak cerita tentang pukul sikit-sikit atau mendidik. Ini mendera sampai terjejas fizikal dan mental. Semuanya dalam topik At 7 selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Khairi Hazwan dalam topik At 7. Berita mengenai kematian kanak-kanak berusia 7 tahun di Taman Kerubung Jaya Melaka baru-baru ini mengundang simpati ramai. Begitu juga dengan kes-kes penderaan yang lain yang kerap dilaporkan. Bersama saya di studio secara maya kali ini ialah pensyarah kanan Fakulti Pendidikan, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Azwan. Terima kasih kerana mengundang ke sini. Ya, sama-sama. Doktor, sihat hari ini Doktor? Alhamdulillah sihat. Ya, juga terima kasih untuk Doktor yang sudi meluangkan masa bersama topik At 7 malam ini. Baik Doktor, kita nak mulakan buah santai kita untuk malam ini Doktor. Secara amnya, kenapa penderaan masih berlaku? Malah sejak 2018, jumlah ini dilihat meningkat. Ini sebab saluran bantuan tak cukup ke? Atau JKM tak pantau? Atau masyarakat secara amnya tak dididik secukupnya dalam hal ini? Doktor. Okey, pertama suka saya menarik perhatian bila kita membincangkan tentang topik dera kanak-kanak ini. Jadi bila kita membincangkan tentang saluran, kita melihat balik apakah saluran-saluran yang sedia ada, apakah tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan, sehingga hari ini kita melihat pelbagai akta, pelbagai undang-undang, pelbagai program-program yang telah dijalankan baik oleh pihak otoriti, baik oleh NGO-NGO tertentu dalam membendung usaha ini. Antaranya kita pernah dengar tentang program kanak-kanak selamat, sekolah sahabat bijak, selamat dan terlindung. Kita ada program PEKA, iaitu program pendidikan keselamatan keluarga, dan kita ada talian kasih dan pelbagai lagi. Namun satu persoalan yang kita lihat dan kita dengar hari ini yang sentiasa berlegar-legar, kita terlupa satu perkara, di mana pada masa semuanya telah disediakan, saluran-saluran yang telah disedia ini, kita melihat satu benda yang tertinggal, iaitu sokongan persekitaran. Apa yang saya ingin utarakan di sini adalah bagaimana masyarakat itu menjadi satu penyokong kepada saluran-saluran yang sedia ada ini. Masyarakat kita hari ini sangat begitu peka dan prihatin bila ianya melibatkan social media. Tetapi dalam keadaan sebenar, kita melihat bahawa perlunya dikembalikan semula semangat kejiranan. Satu semangat di mana membawang itu perlu dikembalikan semula dalam masyarakat kita. Di mana kita mengenali jiran tetangga kita, kita mengenali siapa di sebelah, siapa di kiri dan kanan. Kalau dahulu jika jiran tak keluar 2 hari, akan adalah yang datang mengantar makanan kononnya untuk berbicara. Sebenarnya itu adalah salah satu sokongan persekitaran mengambil tahu apa yang berlaku di persekitarannya kepada jirannya. Benda itu semakin lama semakin menghakis dalam keadaan kita hari ini. Apa yang berlaku, kita lebih kepada media-media sosial, tetapi dalam hakikat sebenar kita telah hilang satu yang dikatakan sokongan persekitaran.
Maksudnya sokongan persekitaran tu penting. Jiran-jiran yang berada di sekeliling pun sebenarnya memang turut perlu membantulah dalam isu ini. Jadi apa pula sebenarnya yang menjentik ataupun trigger ibu bapa atau golongan dewasa untuk mendera? Ada yang kata benda ni macam satu penyakit. Betul ke doktor? Kalau kita lihat kepada analisis yang dilakukan, apa yang saya lihat kepada analisis kes-kes kajian dera yang dilayankan berdasarkan penelitian saya kepada beberapa kes bermula dari tahun 2018 sehingga kini, dan Jabatan Kebajikan Masyarakat juga mengeluarkan satu data statistik. Masalah utamanya terletak pada masalah kewangan, masalah dadah dan masalah mental. Namun apabila kita melihat secara terperinci atau secara sistematik dengan penelitian kepada setiap kes yang berlaku, wujudnya satu trigger ataupun satu pencetus dalam kalangan golongan dewasa kenapa mereka mendera. Yang pertama sekali adalah wujudnya satu tekanan. Tekanan itu sama ada dikatakan dalam bentuk penyakit, mungkin tidak, tapi tekanan kepada emosinya, tekanan kepada apa yang dihadapinya dan bagaimana dia nak mencetuskan itu. Bila ketekanan ini memuncak, misalnya tekanan kerana dia rasa tak puas hati atau dia merasakan bahawa ketidakpuasan hatinya itu menjurus kepada satu dendam, kemurungan. Jadi ia bertindak kepada satu jalan penyelesaian atau melepaskan satu perasaan yang rasa ini caranya. Maksudnya kalau anak itu mungkin pada masa itu anak itu hanyalah bertanya dengan kerenahnya, tetapi disebabkan tekanan tadi itu maka dia terjebak dalam satu keadaan yang dinamakan penderaan. Mungkin hanya marah pada permulaan, tetapi lama-kelamaan bila tekanan ini tidak dapat dibendung, tiadanya sokongan, maka akan berlakulah kes-kes penderaan yang sehingga menjadi kepada jenayah. Okey, itu antara faktornya ialah tekanan dalam diri kita. Okey. Sebelum kita teruskan perbualan, saksikan dulu hasil temu bual berasingan wartawan kami bersama Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, Profesor Datuk Nur Aziah Muhammad Awal. Satu ialah terhadap pakar doktor ni, pegawai perubatan. Seorang pegawai perubatan kalau dia memeriksa seorang kanak-kanak dan dia ada kepercayaan yang munasabah bahawa kanak-kanak itu didera, dia hendaklah segera memanggil pegawai pelindung dan juga polis yang membuat laporan bahawa dia percaya kanak-kanak ini didera. Yang kedua ialah pengasuh. Pengasuh atau orang yang memelihara anak, dia ada tanggungjawab. Kalau dia suspek anak itu didera, dia perlu membuat laporan polis dan juga laporan kepada pegawai pelindung. Saya nak ambil contoh di mana kalau di luar negara, kalau kita hantar anak kita ke rumah orang, pihak yang menerima itu dia pegang anak kita dan dia periksa hari-hari. Dia tengok sahaja luaran sama ada anak kita tak ada lebam, tak ada luka. Nanti kita ambil petang, kita pun periksa juga anak kita supaya kita nak pastikan anak itu tidak berlaku sebarang kecederaan. Jadi dia punya check and balance tu dah ada. Seterusnya ialah orang ramai boleh membuat aduan kalau dia rasa curiga dan dia rasa bahawa kanak-kanak ini mungkin telah didera, maka dia perlu membuat laporan kepada pegawai kebajikan masyarakat. Jadi dari segi itu saya rasa masyarakat perlu lebih prihatin. Yang kita minta ialah masyarakat lebih membuka telinganya, membuka matanya dan sama-sama menjadi mata dan telinga untuk memastikan kanak-kanak ini berada dalam keadaan selamat. Itu tadi sedikit perkongsian daripada Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Baiklah doktor, statistik menunjukkan ibu bapa dan keluarga kandung adalah pelaku kes dera tertinggi lebih 60%. Kenapa? Ni sebab dia rasa ada hak mutlak ke anak aku, cucu aku, suka hati akulah. Doktor? Analisis kes-kes ini saya pecahkan kepada 3 keadaan. Yang pertama, kes-kes ini berlaku seringkali kita kaitkan dalam keadaan sama ada ianya adalah pembunuhan artistik, iaitu ataupun disebabkan penyakit mental atau terbelenggu dengan kemiskinan yang melampau, iaitu tindakan tiada kerja tetap, tiada pendidikan yang tinggi atau masalah-masalah dendam dan pengeluaran dadah. Bagi kes yang kebanyakan yang terlibatnya dalam kes yang agak terasing juga, iaitu yang kita sebut tadi, iaitu pembunuhan altruistik. Di sini adalah keadaan yang di mana kita merujuk kepada fikiran bahawa kematian anak itu adalah jalan terbaik untuk dia menyelesaikan segala masalah.
Pada permulaannya tadi sikap seorang ibu kandung atau anak itu hanyalah memukul anak dalam satu keadaan yang tanpa niat mungkin pada awalnya, atau dia menyatakan bahawa dipukul untuk mengajar atau melepaskan dendam, tetapi satu keadaan yang tekanan yang terlalu tinggi, dia merasakan sampai satu keadaan dia kata dia bunuh diri di bawah anak dia sekali. Itu kes yang pertama. Atau kes yang kedua merujuk kepada kes penyakit mental seperti psikosis. Di sini apa yang berlaku adalah membawa seseorang itu kepada kemurungan yang sangat serius. Bila dia menghadapi satu masalah yang terlampau tidak dapat dibebani, tidak dapat dikuasai, dia hilang pertimbangan atau hilang kewarasannya. Dalam keadaan-keadaan ini maka berlakulah penggerakan. Selalunya ini berlaku apabila berlakunya stigma negatif masyarakat. Pandangan negatif masyarakat terhadap seseorang atau sesebuah keluarga menyebabkan ia menjadi satu tekanan. Contohnya, jika ia adalah berkaitan rapat dengan anak bernikah ataupun berkaitan rapat dengan simbang mahram, jadi dia tidak dapat menerima. Jadi anak itu membayangi sejarah silam. Jadi di situ berlakunya tekanan yang paling tinggi. Dan ketiga yang biasa dan kita dapati bahawa ada kalanya ianya adalah disebabkan oleh desakan ekonomi. Okey, baik, itu antara faktor-faktor kenapa kanak-kanak didera. Jadi sama-sama kita menjaga emosi kita. Baik, topik Act 7 berehat seketika, kembali selepas ini. Dan bagi saya banyak yang jumlah kes itu kerana orang lebih tahu mengenai penderaan adanya undang-undang, dan mungkin kerana banyaknya laporan dibuat dan kertas-kertas siasatan yang dibuka oleh polis. Jadi itu juga penting, sebab kalau dulu kita cuma tahu dah matinya dan kemudian siasatan dibuat selepas berlakunya kematian. Tetapi hari ini kita dapati bahawa kes banyak dilaporkan. Itu satu petanda yang baik. Memang dah ada dalam peruntukan undang-undang yang kita ada ini. Di mana satu ialah kita ada talian kasih sekali 15999, di mana orang boleh membuat laporan ataupun menelpon talian itu untuk mendapat bantuan jika berlaku penderaan kepada kanak-kanak. Dalam masa yang sama kita juga telah ada rumah-rumah perlindungan. Jadi kanak-kanak kalau ada laporan yang mengatakan dia didera, tentulah yang orang yang akan pergi melihat tempat itu adalah polis dan juga pegawai pelindung, dan kemudian itu anak itu akan diselamatkan dan biasanya akan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan. Dan jika selagi belum selesai siasatan, selalunya anak-anak itu akan ditempatkan di rumah kanak-kanak sementara menunggu sama ada polis boleh membuat kes ataupun tidak. Jadi bagi saya kita ada peruntukan undang-undang dan kita juga perlu ada cara untuk mencegah. Cuma yang bagi yang mungkin boleh ditambah baik ialah sistem pelaporan itu sendiri, dan bagaimana pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga polis mengambil tindakan segera supaya penderaan itu tidak sampai menjadi teruk dan hingga menyebabkan kematian. Itu tadi lagi sisipan temu bual bersama Pesuruhjaya Kanak-Kanak Suhakam. Kembali dalam topik Act 7 bersama saya Khairi Hazwan serta tetamu jemputan Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman dari Universiti Malaya. Okey doktor, mentaliti kena kahwin cepat dan dapat anak cepat ada je yang tak ready, tapi seolah dipaksa sebab it's the right thing to do. Lepas tu, kerja tak stabil, overwork, stres, time-time PKP ni pula. Jadi mereka marah dan juga pukul anak. Pandangan doktor? Menarik satu kata orang penyataan yang mungkin boleh teliti dan dikaji. Dari segi teliti, kahwin cepat, dapat anak cepat, kemudian dera cepat-cepat, mungkin tidak begitu. Tetapi bila kita meneliti apa sebenarnya yang berlaku adalah bagaimana mereka menyesuaikan diri atau mengadaptasi perubahan yang berlaku, dan pada masa yang sama bagaimana mereka mengimbangi
bagaimana kedua-dua ibu bapa atau pasangan ini sentiasa sokong menyokong dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Itu yang perkara yang paling perlu kita laksanakan. Ada juga yang kami lambat pun akan berlaku penderaan bila berlakunya keadaan-keadaan yang tertentu, yang tekanan-tekanan tadi. Maksudnya kawalan emosi ditambah dengan tekanan hidup, dan apa yang paling penting adalah pada masa tersebut dalam menghadapi situasi ini berlakunya satu sikap di mana kepunyaan yang melampau. Kepunyaan yang melampau di sini adalah kita menafikan hak orang lain dalam kehidupan kita itu. Jadi bila adanya kehadiran orang-orang terbaru, orang-orang tertentu dalam hidup kita, kita tak dapat. Ini yang sering berlaku bila berlakunya perkahwinan kali kedua atau anak tiri atau anak angkat, di mana pasangan ini akan merasakan bahawa ini faktor yang menjadi satu tempat dia melepaskan gerak. Bila dia balik, muka yang terbayang pada wajahnya itu adalah terbayangnya kisah-kisah silam dia, pasangan-pasangan dia sebelum ini, yang menyebabkan lambakan masalah yang tadi, yang kerja overload, kerja tak stabil, dia menjadi satu bayangan hitam untuk dia dan dia melepaskan geram. Tentang sokongan psikologikal untuk mereka yang terbabit penderaan, bukan sahaja mangsa atau kanak-kanak tetapi juga pelaku. Apa yang biasanya pihak doktor atau pakar psikologi lakukan? Okey, dari segi pelaku kita melihat banyak program-program sebenarnya telah pun dijalankan dan tindakan-tindakan yang sewajarnya diberitahu. Cuma saya lebih suka jika sokongan-sokongan psikologikal ini dilaksanakan terlebih awal. Keluarga-keluarga terdekat sepatutnya memberi perhatian. Ibu atau ayahnya atau keluarga-keluarga saudara maranya perlu memberi sokongan moral terlebih dahulu. Kadang-kadang pelaku ini dia tidak memerlukan apa-apa, dia hanya memerlukan kepada seseorang untuk dia meluahkan hatinya atau bercerita atau berkongsi permasalahannya. Di situ yang kita melihat keperluan yang paling utama kepada si anak pelaku yang dikenakan deraan tadi. Dia akan berlakunya satu keadaan yang berbeza. Ada kalanya dia akan bertindak yang lebih agresif yang menyebabkan bahawa ia mencabar kewibawaan ibu bapa itu sendiri. Ini akan berlakunya satu konflik yang lebih besar. Dan di sinilah kita melihat bahawa perlunya kita kembalikan semula dari segi rantaian kekeluargaan dan komuniti. Saling mengambil berat, kita kembalikan balik bila kita rasa adanya sesuatu yang agak berbeza dalam pelaku-pelaku sama ada daripada anak-anak kita ataupun anak-anak kecil ini, kita kena mengambil tindakan. Okey doktor, kita nak dengar juga apa kata orang ramai. Saksikan rakaman ini. Sebagai hukuman maksima 20 tahun penjara dan RM50,000. Bagi saya ianya tidak begitu berat dan disebabkan itulah mereka di luar sana sanggup dan berani untuk melakukan penderaan ke atas anak-anak. Dan kita boleh lihat pada fasa PKP ini, kes-kes penderaan kanak-kanak naik mendadak. Mengenai jiran yang perlu lebih perhatian terhadap anak pada jiran sebelah tu, sebenarnya kewajaran, ada wajar sebenarnya, kewajaran itu ada, tetapi sama ada ianya praktikal atau tidak, itu saja. Sebab saya berada dalam satu komuniti, satu masyarakat di taman perumahan, dan kadang-kadang ada juga mereka yang tidak mahu bermasyarakat dengan jiran-jiran lain. Mungkin keadaan situ agak lebih rumit kalau kita nak ambil tahu atau kita nak bertanya kepada jiran kita kenapa anak menangis setiap malam kan. Saya difahamkan kanak-kanak yang didera ni, kebanyakan daripada mereka ni lebih suka ambil sikap untuk berdiam diri, tak nak bagi tahu kat siapa-siapa dia kena dera, ataupun kalau kita tanya, kita tahu macam kena dera, tapi kita tanya pun dia tak akan mengaku, dia akan mengelak ataupun dia akan berdiam dirilah. Sebab saya rasa mungkin salah satunya sebab dia malu, sebab ahli keluarga dia sendiri yang buat benda tu pada dia, ataupun dia telah diancam jangan beritahu kat siapa-siapa. Tapi kita sebagai jiran sepatutnya kita lebih prihatin lah. Apa yang saya boleh cadangkan adalah agar pihak kerajaan dapat memperketatkan lagi undang-undang terhadap penganiayaan terhadap kanak-kanak, kerana ibu bapa yang suka mendera ni ataupun penjaga suka mendera ni, mereka akan sentiasa melakukan penderaan tersebut dan mereka akan semakin berani dan mereka tidak akan takut dengan undang-undang. Baik doktor, kita ke soalan terakhir. Dah ada pelbagai cara untuk tanamkan kesedaran tentang penderaan kanak-kanak
Apa lagi cara atau apa yang perlu dipertingkat untuk menyedarkan masyarakat? Doktor? Okey, saya suka untuk mengajak masyarakat bagaimana mereka pekanya, netizen ini begitu pekanya sesuatu isu atau kes yang berlaku di jalan raya, mereka merakam, menghantar. Kenapa tidak kita kembalikan semula ini dalam keadaan realiti, iaitu dalam keadaan semangat kejiranan. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, saya suka untuk menyatakan bahawa satu benda yang paling penting adalah kembalikan semula hidup berkeluarga. Hari ini kita melihat bahawa sebuah keluarga itu ada kalanya ianya berada dalam satu keluarga nukleus saja. Satu keluarga yang tidak ada sokongan keluarga-keluarga yang lain. Jadi kenapa tidak kita kembalikan semula dari segi keluarga besar? Kerana dalam keluarga besar ini kita akan saling membantu, memberi semangat dan sokongan dari segi apa jua, kerana kita adalah satu darah. Yang mana kita ada pertalian darah yang kuat dan boleh membantu. Inilah yang ingin saya katakan. Perkara utama yang perlu kita kembalikan. Itu Azwan yang saya rasa yang perlu kita hidupkan semula, selain daripada apa yang kita hidupkan dalam media sosial. Baik. Baik, itulah yang penting, semangat kejiranan dan juga kembalikan semula hidup berkeluarga. Sangat jelas dengan pencerahan Dr. sampaikan sebentar tadi, dan terima kasih Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman atas perkongsian itu tadi. Topik At 7 berehat sekali lagi, jangan ke mana-mana. Masih bersama topik At 7 membincangkan isu dera kanak-kanak. Kalau tadi kita meninjau aspek psikologi, institusi keluarga serta saluran bantuan. Kali ini saksikan pula temu bual bersama pihak polis berhubung statistik dan undang-undang. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual, Wanita dan Kanak-kanak di 11 Bukit Aman, Asisten Komisioner Siti Kamsiah Hassan, ibu bapa kandung adalah pelaku tertinggi bagi jenayah penderaan kanak-kanak yang direkodkan sejak 2018. Kes-kes penderaan kanak-kanak bagi tempoh 3 tahun ke belakang, tahun 2018 mencatatkan sebanyak 456 kes, 2019 534 kes, 2020 501 kes. Kalau ikut trend kita boleh nampak peningkatan. Jelasnya lagi, pelaku dalam kalangan keluarga iaitu kombinasi ibu bapa kandung, ibu bapa tiri serta ahli keluarga lain. Secara keseluruhannya adalah 82%. Manakala selebihnya orang luar iaitu pengasuh, sama ada di rumah atau pusat jagaan. Bagi tahun ini terdapat 35 kes penderaan kanak-kanak dengan 8 kes kematian direkodkan pada Januari, termasuk yang berlaku di Melaka baru-baru ini. Kes penderaan kanak-kanak ni, siasatan yang dijalankan adalah di bawah Akta Kanak-kanak 2001 dan juga Kanun Keseksaan. Tetapi kalau kita tengokkan akta-akta ini, peruntukan orang kata hukuman yang diperuntukkan memang tinggi, iaitu 20 tahun penjara dan juga ada dikenakan denda dan juga sebatan, contohnya di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, penjara seumur hidup, boleh sampai hukuman mati dan juga denda dan sebatan. Hukuman kita sudah cukup sebenarnya sebagai nak membawa keinsafan kepada si pelaku dan juga orang lain sebagai pencegahan. Dan kita tengok hukuman yang dikenakan pada beberapa kes yang sebelum ni, kalau kita tengok pernah ada sehingga 20 tahun penjara. Saya rasa undang-undang kita kalau berbanding dengan negara luar yang lebih maju, kita agak orang kata tinggi, bukanlah kata terlalu ringan hukuman itu. Tegasnya lagi, masyarakat juga perlu ada sedikit sikap menjaga tepi kain. Sekiranya mengetahui sebarang kejadian yang berlaku ataupun ada mangsa yang menjadi mangsa penderaan, perlulah tampil segera untuk melaporkan kepada pihak polis, kerana tindakan pantas ahli masyarakat ini sebenarnya dapat menyelamatkan satu nyawa dan juga mencegah kitaran jenayah ini daripada berulang. Walaupun banyak kes dera dilaporkan, banyak juga yang tak dilaporkan. Ada yang takut diancam, malu, keliru atau tak tahu perbuatan itu sebenarnya salah. Punca dan masalah memang banyak, tapi apa pun alasan pelaku, penderaan hanya memburukkan lagi keadaan. Macam kata doktor tadi, jiran atau saudara mara, inilah masanya untuk membawang.
Tapi secara positif, okey? Jangan kata, oh tak payahlah jaga tepikan orang. Tapi bila orang tu tak kahwin lagi, tak dapat anak lagi, sibuk pula nak ambil tahu. Topik Act 7 sampai di sini. Bertemu lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama. Ingat malam minggu, ingat topik Act 7. Assalamualaikum.